man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ayuh sahabat, kita bersama membantu dan berinfak kepada pembinaan Masjid Taman Seri Impian. Semoga infak anda, segala kesusahan dipermudahkan dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Kita teruskan kita punya perkongsian pada pagi ini berkenaan dengan berinfak sebelum tiba ajal mendatang, dan makna untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik yang kita kongsikan pada pagi ini, kita bersama dengan Fadil Ustaz Zamri Abdullah, pengerusi tabung pembinaan Masjid Bandar Seri Impian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz bersama dengan kami pagi ini. Alhamdulillah. Dan Ustaz, kalau kita lihat sebentar tadi ada sedikit bingkisan berkenaan dengan pembinaan masjid. Tapi sebelum tu mungkin kita boleh kongsikan juga kepada penonton kita berkenaan dengan infak yang kita nak kongsikan pada pagi ini, yang berkenaan dengan harta benar-benar menjadi milik kita yang kita nak infakkan tu. Apa yang kita boleh kongsikan dengan penonton kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis, kawan sahabat saya Encik Ola, rakan-rakan yang ada di studio. Alhamdulillah, kita pada pagi ini dapat bersama-sama untuk membicarakan tentang apakah harta yang boleh kita kekal untuk diinfakkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Secara umumnya ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sedekah ataupun perkara yang kita infakkan sebelum datangnya ajal. Maka harta yang kita boleh infak dalam bentuk yang kekal tidak lain dan tidak bukan ialah harta yang diinfakkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang disebut, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ataupun Muslim, di sana Allah Subhanahu wa taala sebut tentang harta, hadis yang menyebut tentang harta yang diinfakkan ini ialah masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila ila akhir ayat. Menggambarkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di mana ada perbandingan harta yang kita infak ini seumpama satu biji benih yang keluarnya daripadanya 7 tangkai, dan daripada 7 tangkai ini keluar pula 100 biji yang lain, dan Allah Maha melipat gandakan hartanya. Maknanya harta yang kita sumbang ini kekal untuk selama-lamanya. Apabila kita sumbang, dia bertambah dan seterusnya membawa kita kepada pahala dan ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Masya-Allah. Begitulah gambarannya Ustaz. Gambarannya berkenaan dengan harta yang kita infakkan Ustaz, antara kelebihannya. Dan Ustaz, kalau kita boleh jelaskan dengan penonton-penonton kita sekarang ni, antara orang kata tadi Ustaz kongsikan berkenaan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran berkenaan dengan infak dan juga sedekah ni, antara kelebihan lain Ustaz yang kita kongsikan, boleh kita kongsikan dengan penonton-penonton ni apabila kita melazimi amalan berinfak ni Ustaz? Saya ambil satu kelebihan, banyak kelebihan. Kalau kita buka kitab ada 7 ataupun 8 kelebihan bersedekah. Yang biasa disebut dawu mardakum bis sadaqah. Maknanya sedekahlah, obatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Dalam satu cerita menggambarkan bahawa Abdullah bin Mubarak ini didatangi oleh seorang yang sakit lutut, 7 tahun dia sakit lutut. Maka bila ditanya kepada Abdullah bin Mubarak, kenapa bila dia pergi berubat tak baik-baik? Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan bahawa kamu galilah satu telaga yang ada mata air, mudah-mudahan air itu dapat memberi manfaat kepada orang yang menggunakannya. Maka setelah lelaki itu menggali telaga, ada air dan digunakan oleh orang lain, maka lutut beliau ini sembuh. Ini salah satu kisah yang menunjukkan bahawa sedekah boleh menyembuhkan penyakit. Dalam cerita yang lain juga, di mana ada seorang hamba Allah ini, anak perempuannya sakit. Maka dia dihubungi oleh seorang yang soleh, mengatakan kalau betul nak ubat anak dia, bersedekahlah. Maka dia pun bersedekah, tetapi malangnya sedekah itu tidak menyembuhkan penyakit anak perempuannya itu. Dia kembali berjumpa dengan orang yang soleh. Orang soleh kata,
kamu bersedekah tidak sekadarnya. Maknanya kalau kamu kaya, sedekahlah dalam jumlah yang banyak. Ini kamu kaya tapi sedekah dalam sedikit. Maka orang yang anak perempuan yang tadi sakit itu kembali semula dan bersedekah berdasarkan kemampuan dia yang ada, dan selepas itu alhamdulillah anak perempuannya sihat daripada penyakit. Itu antara kisah-kisah yang kita dapat kongsikan bersama supaya kita makin semangat atau terus berusaha untuk bersedekah dalam yang kita sebut fi sabilillah. Masya-Allah, insya-Allah. Baik Ustaz, sebentar tadi kita ada kongsikan dengan penonton-penonton berkaitan dengan pembinaan masjid Ustaz. Ya. Boleh kongsikan berkenaan dengan projek pembinaan masjid Jami' Bandar Seri Impian di Keluang ni, dan berapa sebenarnya anggaran yang kita perlukan? Baik. Berkenaan dengan pembinaan Masjid Jami' Bandar Seri Impian ini, kita menganggarkan pembinaan ini sekitar dalam 7 juta. Baik. Kemudian kita dah berjaya kumpul setakat ini 2.7 juta. Dan untuk yang terbaru ini, insya-Allah kita akan lancarkan tabung infak. Untuk penduduk Bandar Seri Impian, kita panggil tabung infak keluarga. Di mana pihak pengurusan jawatankuasa akan sediakan tabung-tabung kecil diberikan secara percuma kepada penduduk sekitar untuk diletakkan di dalam rumah. Bukan hanya sekadar ibu, ayah, bahkan anak-anak yang balik sekolah pun boleh letakkan duit infak itu. Sebab kita maklum, ada jemaah, ada penduduk yang kadang-kadang tak sempat nak menderma ke tabung masjid. Mungkin dia sakit, mungkin dia sibuk dan sebagainya. Jadi kita bawa tabung tu ke rumah, dan mereka boleh menderma sedikit demi sedikit bersama keluarga secara tidak langsung. Pembinaan masjid bukan hanya melibatkan golongan remaja atau dewasa, tetapi juga menggalakkan anak-anak ini menyumbang kepada masjid. Itu. Dan seterusnya setakat ini, untuk perancangan pembinaan masjid kita, insya-Allah awal tahun depan kita mula proses untuk menambak tanah, lebih kurang dalam 270,000 lah kos dia. Jadi insya-Allah untuk waktu sekarang ini kita tak boleh nak menambak tanah. Tuan tahu pun, Ola pun tahu musim hujan. Nanti kan dengan selut dan sebagainya, tanahnya tak berapa bagus. Jadi itu setakat ini perkembangan tentang Masjid Bandar Seri Impian. Baik, itu antara perkembangan terkini dan projek pembangunannya bakal berlangsung. Dan bagaimana Ustaz, misal kata kalau ada penonton-penonton kita yang sudah berbesar hati, dah berkobar-kobar nak membantu, nak bersama-sama yang Ustaz kongsikan sebentar tadi, berinfak, bersedekah, dan juga mungkin ada yang nak berwakaf berkenaan dengan tabung keluarga yang Ustaz kongsikan tadi, dan juga bagaimana mereka ingin hubungi, misal kata ada yang berhajat untuk bersama-sama projek pembinaan Masjid Jami' ini Ustaz. Terima kasih. Baik, bagi jemaah pendengar yang sudi untuk menginfakkan sedikit hartanya untuk pembinaan tabung masjid, bolehlah menginfakkannya pada nombor akaun Bank Rakyat di nombor akaun 110-181-8244. Saya rasa, saya ulang lagi sekali, bolehlah menginfakkan sedikit hartanya di Bank Rakyat untuk tabung pembinaan masjid, nombor akaun 110-181-8244. Mudah-mudahan segala sumbangan, segala infak yang tuan-tuan berikan untuk pembinaan masjid ini diberkati oleh Allah dan berkekalan balik pada semula soalan tadi itu. Ya, amin amin insya-Allah. Dan ada nombor telefon juga yang tertera di kaca TV anda. Boleh hubungi, misal kata ada yang menginginkan maklumat dengan lebih lanjut, boleh hubungi terus Ustaz ya. Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Zamri Abdullah, pengurusi tabung pembinaan Masjid Bandar Seri Impian di Keluang Ustaz ya. Ya betul. Di Keluang. Baik, insya-Allah terima kasih sekali lagi, kita ucapkan segala maklumat dah pun tertera di kaca TV anda. Dan anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Assalamualaikum.